with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Asim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita kembali lagi di segmen Creepy. Kamu ada satu kisah seram yang nak kongsikan dengan korang yang dikongsi oleh salah seorang subscriber Kama. Dan cerita ni memang agak seram. Tapi sebelum Kama nak teruskan video ni, Kama nak ingatkan kepada yang baru di channel ni, jangan lupa tekan subscribe, like and comment. So, sebelum kita mulakan, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan daripada Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okay, pemilik kisah hari ni nama dia Wafi, dan apa yang Wafi nak sampaikan hari ni adalah pengalaman seram dia sendiri alami bersama dengan kawan dia. Dan kisah ni terjadi pada tahun 2011 di mana Wafi bekerja di kantin kilang yang berada dekat sekitar kawasan Melaka, dan dia bekerja ni selama 2 bulan saja. Dan nama kilang tu terpaksalah dirahsiakan atas sebab untuk tidak menakut-nakutkan pekerja dekat situ lah, sebab masih ada lagi pekerja yang bekerja dekat situ. Mungkin lepas Kama cerita ni ada segelintir yang dah tahu kisah seram yang terjadi dekat kilang tersebut, sebab sebelum ni Wafi ada dengar banyak jugalah daripada mulut-mulut orang yang mengatakan kilang tu memang keras daripada dulu lagi, memang boleh tahan lah seram dia. Tapi Wafi ni jenis yang buat tak tahu je lah orang cerita-cerita ni, sebab sebelum ni dia kerja situ okey je, tak ada dengar benda-benda pelik. Sampailah pada hari Selasa jam 6.30 petang, Wafi dengan kawan-kawan dia tengah bersiap-siap lah. Lepas tu diorang nak naik kereta terus menuju ke tempat kerja. Bila sampai kat tempat kerja tu, dia dah settle punch card. Ada seorang pak guard dekat depan tu bagi tahu diorang yang malam tadi ada satu gangguan dekat dalam kilang ni. And Wafi pun tanya dekat pak guard tu, betul ke ada gangguan ni? Lepas tu guard tu terus ambil handphone dan dia tunjuk gambar tu dekat diorang berdua. Lepas tu Wafi tengok lah, tak ada apa pun, saya nampak gelap je. Lepas tu guard tu pergi tunjuk kat situ, macam ada satu sudut dekat tepi dinding tu, ada satu sosok tubuh berbaju putih dalam gambar dalam handphone tu. Sebab handphone guard tu dia macam gambar dalam tu pecah-pecah tau, tak berapa jelas bila dia zoom kan. Jadi Wafi tengok nak tergelak pun ada, sebab macam alah, benda nampak macam kecil tu pun kata hantu. Kemudian Wafi pun cakap lah dengan pakcik guard tu, nampak jauh-jauh nak buat apa, datang dekat lah baru orang percaya. Pakcik jangan lain sangat lah benda ni. Tapi guard tu terus cakap, kau jangan cakap besar dik, kau tak kena lagi, jangan cakap macam tu, dah kena baru penuh akal kau. Lepas tu Wafi ni balaslah balik, saya bukan tak percaya bang dengan benda-benda ni, kalau boleh janganlah layan, lagi dilayan lagi dia suka kacau. Lepas tu Wafi terus gerak daripada situ dan dia terus naik atas masuk ke kantin and buat kerja macam biasa. So pukul 1 suku pagi, lepas dia siap buat kerja, sampah-sampah semua dia dah ikat and nak buang ke bawah, dia cakap dengan kawan dia yang dia nak pergi merokok kejap, lepas tu baru dia akan buang sampah. So Wafi dengan kawan dia tadi tu duduklah rehat-rehat sambil diorang smoking dekat kawasan merokok yang berdekatan dekat kantin tu, sambil dia belik-belik handphone. Lepas tu tiba-tiba Wafi dia teringat lah apa yang pakcik guard cakap petang tadi kan, yang dia kata pasal ada gangguan semalam. So Wafi pun dia cuba-cubalah ambil gambar pakai handphone Nokia dia. Dia snap gambar daripada kiri, kanan dan depan. Tapi bila dia snap arah belakang, Wafi tengok gambar yang Wafi snap tu, separuh daripada skrin tu ada kain warna putih melintang, siap berbulu lagi. Dalam gambar tu nampak macam kain biasa, tapi dia jelas nampak. Dan belakang Wafi ni sebenarnya dinding tu tak jauh lah, dalam 3 kaki dari tempat yang dia duduk tu. Waktu dia tengok tu, dalam hati dia kata, ni apa benda ni? Lama juga Wafi tengok gambar tu kan. Kawan Wafi pula dia tengah duduk menghadap dinding. Waktu tu kawan dia tak tahu lagi tau pasal gambar yang Wafi snap tu. Tapi lepas 15 minit Wafi tengok gambar tu, Wafi pun bagi tahulah kawan dia dan tunjuk
gambar yang dia ambil kat handphone tu. Kawan dia terus tergamam. Waktu tu pukul 1 pagi weh. Mata dia macam termenung juga dekat gambar tu. Lepas tu Wafi tanya kat kawan dia, ni apa benda? Tapi kawan dia diam je. Lepas tu Wafi ni terus pergi kat toke kantin tu dan terus tunjuk gambar tu dekat toke kantin tu. Kau tahu tak, toke tu pun cuak rupa-rupanya. Muka masing-masing macam nak lari dari situ. Tukang masak pula, tukang masak yang tengah masak terus lari turun bawah bila dia tengok gambar tu. Lauk yang dia masak tu, dia padamkan api, biar je terus kat situ. Lepas tu Wafi dengan kawan dia cepat-cepat lah ambil sampah yang diorang nak buang tadi tu. Lepas tu terus bawa turun dan diorang pun duduk dekat post guard. Tapi waktu tu guard yang ada bukan guard yang sama, diorang tukar shift lah kan. Jadi guard malam yang jaga. Guard malam tu pun terkejut tengok semua orang kelang kabut malam tu. And guard tu tanya dekat kawan Wafi ni, apa yang jadi ni? Lepas tu kawan Wafi tu pun ceritalah macam mana yang diorang alami tadi tu kan. And benda tu jadi kecoh tau satu kilang tu. Ada yang nak makan, tak jadi makan. Sampailah menjelang nak masuk subuh, nak masuk pukul 6 macam tu kan. Kawan Wafi ni cakap lah dia nak buang sampah yang diorang letak dekat sebelah pintu guard tu. Lepas tu toke kantin tu dia tanya, korang nak pergi mana? Kawan dia cakap lah nak pergi buang sampah jap. And then Wafi dengan kawan dia pun pergilah kat tempat pembuangan sampah tu. Jadi diorang buanglah sampah dekat situ. Tapi perasaan tadi yang pasal nampak gambar pelik itu kat dalam handphone dia tu still ada lagi tau. Tapi masing-masing buat tak tahu je lah, kalau tak sampai bila tak buang sampah tu. Tiba-tiba Wafi rasa macam kaki dia kena pegang. Tapi benda tu macam tak dapat nak cengkam. Kira macam dia banyak kali terlepas cengkam disebabkan Wafi ni banyak bergerak. Lepas tu Wafi terus berhenti kejap. And then kawan dia tanya lah, kau kenapa doh? Sebab masing-masing ni dalam perasaan yang ketakutan tau. And then Wafi cakap tak ada apa-apa. Selang beberapa minit selepas diorang buang sampah, Wafi jalan macam biasa. Tapi kawan dia tu macam jalan lambat sikit tau. Lepas tu Wafi nak toleh lah pandang kawan dia. Dia toleh je. Terkejut dia si kawan Wafi ni tengah jalan terhenjut-henjut macam orang tempang tau. Lepas tu Wafi tanyalah, kau asal jalan macam orang sakit ni? Terus kawan dia cakap, entah apa benda kat kaki aku ni. Terus si Wafi ni teringat yang tadi dia rasa macam kaki dia kena cengkam tu kan. Sudah. Waktu tu Wafi macam dah start rasa tak sedar hati lah. Risau juga kot kawan Wafi ni jalan sambil heret benda tu ke. Dan lagi pun dekat situ kawasan agak gelap. Lampu ada tapi jauh-jauh semua. So pandangan dia orang pun macam terhad jugalah waktu tu. Lepas tu Wafi ni pegang tangan kawan dia. Sampai je dekat post guard, semua orang dekat kawasan post guard tu pun terkejut sebab kaki kawan Wafi tadi tu penuh dengan darah. Serius, darah betul tau. Wafi kata memang pekat dan hanyir, berbau. Orang-orang yang ada dekat situ pun memang semua terkejut lah. Masing-masing rasa macam tak boleh nak bercakap, speechless. Sebab depan mata kan ada darah. Nak kata dia jatuh ke, tersepak besi ke apa ke, tak ada. Sebab waktu diorang lalu tu memang tak ada besi ke, tak ada kayu ke, benda tajam ke. So Wafi pun teruslah bawa kawan dia tu pergi basuhkan kaki. Tapi darah tu still tak hilang. Susah lah nak hilang. Darah tu ada lagi bila diorang basuh. Lepas tu Wafi pun tengoklah betul-betul kaki kawan dia tu tak ada luka tau. Sebab kawan dia kata tak sakit apa-apa. Tapi darah tu masih mengalir. Tak tahu mengalir dari mana. Tak lama lepas tu datanglah guard yang shift malam tadi, baca ayat-ayat suci Al-Quran sambil basuh darah tu. Selepas tu baru hilang. Cuma bekas darah tu ada lagi lah dan bau masih hanyir. Masuk je waktu pagi, diorang balik tak bercakap apa-apa langsung sebab teringat kejadian malam tadi. Dan esoknya diorang bagi tahu dekat toke diorang tu yang diorang nak stop kerja situ, diorang nak berhenti. Jadi menurut Wafi dia tak tahu macam mana kejadian tu boleh berlaku, sedangkan dia kerja sebelum ni tak ada masalah pun. Mungkin sebab petang tu Wafi ada salah cakap kan. Dia cakap macam tu dekat pakcik guide yang petang tu ke. Itulah pengalaman Wafi yang memang dia tak dapat nak lupakan masa dia kerja kat kantin kilang tu. Dan Wafi cakap kalau ada terdengar apa-apa gangguan, ada gangguan, janganlah cakap besar. Tu silap saya sebab saya cakap macam tu. Boleh tahan kantin kilang So kita move on dengan cerita yang seterusnya. Ni pun tak tahan kalah juga seram dia weh. Kisah ni kita bagi pemilik cerita ni Adi, bukan nama sebenar. Adi tinggal dekat Sarawak. So rumah Adi ni terletak dekat kawasan perkampungan yang satu-satunya kampung yang ada kubur tau. Dan nama kampung ni pun dah seram guys, iaitu Kampung Gitak
kubur. Sebelum nak masuk ke kampung Adi ni, korang mesti akan lalu dulu kawasan perkuburan, barulah boleh masuk ke kawasan kampung ni. Dan by the way, Adi ni seorang yang macam suka menyendiri, duduk sorang-sorang dalam bilik. Pagi pergi kerja, petang terus balik rumah. Kalau keluar pun kadang-kadang je. So, kisah seramnya berlaku semasa Adi ni berumur 15 tahun pada tahun 2013. Dan family Adi ni dulu jenis yang kerja jauh-jauh tau. Parents Adi terpaksa hantar Adi hari-hari ke sekolah pada pukul 5.15 pagi. Awal gila tu. Disebabkan diorang nak elak jam. Dan dari tingkatan 1 sampailah tingkatan 5, Adi akan lalui benda yang sama setiap pagi. So, ada satu hari ni, masa tu hari Khamis, pukul 5.30 pagi. Macam biasa, Adi nak pergi sekolah kan waktu tu. So, sekolah Adi ni tak adalah besar sangat. Ada 4 tingkat. So, sampai je Adi kat sekolah, dia terus pergi ke tempat biasa yang dia lepak lah selalu dengan kawan-kawan dia. Which is tempat tu memang tempat yang Adi biasa tunggu sementara kawan-kawan dia nak datang. Sebab Adi kan selalu datang awal kan. Jadi, dia selalu tunggu kat situ. Tunggu kawan-kawan dia seorang-seorang datang. Tempat tu berada dekat tingkat 3 bangunan sekolah. Dan waktu dia berada dekat tingkat 3 tu, tiba-tiba Adi rasa macam seram sejuk tau. Biasanya kalau Adi sampai dekat situ, ada kawan Adi yang bernama Irfan, bukan nama sebenar, dia mesti dah ada dekat situ. Irfan ni tingkatan 5. Tapi hari Khamis tu lain macam sikit. Dekat tingkat 3 kan dia macam beranda kan, boleh tengok orang bawah kan. So waktu tu Adi tengah tengok lah orang yang keluar masuk pagar sekolah tu, nak tengok kawan dia, siapa yang dah datang, siapa yang datang dulu. Dia tunggu-tunggu tak ada lagi kawan-kawan dia sampai awal. So Adi pun tunggu je lah macam biasa dekat situ. Selang beberapa minit, Irfan datang. Adi tanyalah Irfan, kenapa lambat datang? Sebab Irfan kan selalu awal daripada dia. Tapi Irfan tak jawab. Dia just pandang Adi. Lepas tu dia pandang ke hujung tingkat 3 tu. And then dia terus jalan straight tanpa hiraukan Adi ni. Dekat hujung tingkat 3 tu sebenarnya ada tandas. Tapi tandas tu tak boleh digunakan sebab berkunci atas sebab tertentu. Wallahualam. So dalam sekolah ni, tandas yang boleh pakai cumalah tandas paling bawah je. Sebab mungkin cikgu tak nak pelajar-pelajar kotorkan tandas dekat sekolah tu kot. That's why ada satu je tandas. So senang sikit nak bersihkan. Itu apa menurut Adi lah. So kita sambung cerita. Irfan ni tadi dia terus menuju ke tandas yang berkunci tu tau. So Adi dah pelik lah, Irfan ni dah kenapa, tak nampak ke aku kat sini kan. Oh mungkin dia tak tahan nak terkencing kot. Tu je lah apa yang Adi boleh fikir secara logik kan. So Adi pun buat je lah macam biasa. Lepas tu Adi toleh kepala dekat pagar sekolah. Sebab dia nak cari kawan-kawan dia yang lain lah. Mana lagi yang tak sampai-sampai lagi kan. Lepas tu Adi toleh balik ke arah Irfan. Tengok-tengok dah tak ada. Macam lajunya macam mana dia boleh buka pintu tandas yang berkunci tu. Tapi waktu tu Adi masih positif lagi. Dia fikir tak tahan sangat tu sampai cepat sangat masuk toilet kan. So Adi pun teruslah tunggu kawan-kawan lain sampailah perhimpunan pagi dah bermula. Adi dah start pelik lah. Selalunya ramai kawan-kawan datang kat tempat lepak tu sebelum tunggu perhimpunan mula. Tapi pagi Khamis tu perhimpunan mula awal pukul 7 suku. Selalunya 7.30. Dan yang paling pelik ni lagi, tiba-tiba perhimpunan tu mula dengan Ustaz Hafiz yang bercakap, yang dia yang buat pengumuman awal. So macam biasa Adi akan duduk paling belakang sekali. So bila perhimpunan start, Ustaz Hafiz ni antara orang yang paling awal bercakap lah kan. Biasanya student yang akan bercakap dulu baru cikgu. Dan Ustaz tu tiba-tiba cakap macam ni, Assalamualaikum semua. Dimaklumkan duka citanya student kita telah kembali ke rahmatullah pada petang semalam, meninggal disebabkan mati lemas. Mari kita sedekahkan Al-Fatihah dan kita akan membaca surah Yasin untuk sedekahkan kepada pelajar tersebut. Dan korang tahu tak pelajar tersebut tu siapa? Irfan. So Adi pun pelik. Baru je kejap tadi aku jumpa Irfan. Takkanlah Irfan meninggal. So muka dia macam muka terkejut macam pelik kan. Lepas tu kawan Adi kat sebelah ni tegur, kau tak dengar ke cerita semalam? So Adi pun jawab lah, cerita apa? Kawan Adi pun teruslah cerita. Semalam si Irfan ni dia meninggal sebab mati lemas waktu dia cuba nak selamatkan cousin perempuan dia. Cousin perempuan dia pun lemas juga. Jadi Adi macam terkejut dan susah nak percaya. Adi cuba bertenang
senang lepas dengar cerita tu. Lepas tu ada seorang lagi kawan Adi ni datang. Dia cakap, kenapa pagi tadi kau jumpa Irfan ke? Lepas tu Adi pun bagilah tahu kawan dia kan, yang pagi tadi dia jumpa Irfan. Irfan masuk toilet. Lepas tu kawan dia tanyalah, kau cakap apa dengan Irfan? Lepas tu baru Adi macam fikir, oh aku bercakap seorang, tapi Irfan tak jawab apa-apa pun. Lepas tu kawan dia pun, tak apalah macam ni lah, kau pergi ambil wuduk sekarang. So Adi pun, okey lah aku kena tenang. Adi pun pergi ambil wuduk. Dan masa Adi ambil wuduk, kawan Adi ni ada cakap, pagi tadi sebenarnya aku dah nak sampai tau. Sampai di sekolah, aku nak belok ke kanan. Aku nak panggil kau sebenarnya turun ke bawah. Tapi aku nampak kau pandang dekat arah hujung blok tu. Nampak kau tengah bercakap, tapi tak ada siapa-siapa pun kat hujung tu. So aku pun pergilah dekat situ. Aku ingat aku salah nampak orang. Aku cari kau sebab nak cerita pasal si Irfan ni lah. Masa ni diorang dah rasa seram-seram sejuk dah lah. Lepas tu diorang pun terus duduk, sambung balik perhimpunan untuk baca Yasin. Sampailah dah pukul 8 pagi. Masa tu semua student dah nak masuk kelas dah lah. Kawan Adi ni tadi dia rasa bersalah lah dengan Adi. Lepas tu kawan Adi cakap dengan Adi. Lepas tu Adi pun masih tak puas hati lagi kan. Dia yakin sangat pagi tadi dia jumpa dengan Irfan. Dia bagi tahu kawan dia lagi sekali, pagi tadi aku rasa betul-betul tu aku jumpa Irfan, aku bercakap dengan dia. Lepas tu kawan dia cakap lah, aku rasa kau salah tengok tu, jangan kisah sangat lah, benda tu biasalah, jin-jin menyerupai. Adi pun jawab lah, mungkin kot. Sejak tu Adi dah tak lepak dah lah kat tingkat 3 tu, sebab dia teringat dekat arwah kawan dia kan. Wallahualam. So sebenarnya tak ada kaitan pun dengan tempat tinggal dia. Dia just one of the scariest thing lah kan, sebab dia punya tempat tinggal tu dekat tempat perkuburan. Tapi cerita seramnya tu sebenarnya dekat sekolah dia. So kalau macam itu sajalah cerita creepy untuk hari ni. Thank you kepada pemilik dua-dua cerita ni sebab sudi berkongsi kisah seram dengan kita orang semua. So thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. Aduh, mulut Kama dah bengkak sangat-sangat ni sebab gigi geraham tu dia tengah tumbuh. So I will see you guys in my next video. Bye bye.